dapat kebenaran daripada Pak Aid untuk mendengar Malaysia. Jadi malam ni tak ada Malaysia, tapi kita akan sambungkan sikit kita punya kuliah pada malam ni. Jadi kita akan berhenti sejam untuk azan Isya dan kita akan sambungkan kuliah kita. Mungkin kita semakin insyaAllah sikit dalam pukul 9 insyaAllah. Jadi harap jemaah dapatlah sabar dan kita tunggu sehingga habis kuliah insyaAllah. Silakan ya Ustaz. Okey, masih. Astaghfirullahaladzim, la hawla wa la quwwata illa billah. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفع عنا من الوباء والبلاء والأمراض والأشرار والبلايا والمصائب ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا السلامة والعافية والعناية والأمن والصحة والمغفرة إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Yang bermaksud dan berilah peringatan
Sesungguhnya peringatan yang disampaikan memberi manfaat, guna dan faedah kepada orang-orang beriman. Surah Az-Zariyat. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, surah yang lain, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Maka khabar gembirakanlah kepada orang-orang yang mendengar bicara dan perintah Allah, lalu mereka menuruti sesuatu yang terbaik buat mereka. Itulah orang-orang yang beroleh petunjuk hidayah Allah, dan mereka lah orang yang cerdik dan bijak. Surah Az-Zumar. Sadaqallahul Azim. Benarlah Allah dalam firman-firman-Nya. Yang berbahagia dan hormati Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi, dan seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru dan para asatidzah yang dikasihi dan hormati, yang diraikan seluruh kehadiran para jamaah Maghrib Isyak pada malam ini, sama ada yang tetap dalam kuliah-kuliah Maghrib dan Isyaknya, bahkan kuliah-kuliah subuhnya, termasuklah rekan-rekan kita yang mungkin singgah seketika untuk tunaikan solat Maghrib dan duduk bersama-sama seketika. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala ucapan puji dan puja kepada Allah kita ucapkan. Tuhan yang Maha Berkuasa, yang Maha Esa dan Maha Perkasa dalam urusan pentadbiran alam cakrawala. Tuhan yang sentiasa berikan kita nikmat rezeki yang tiada sempadannya, nikmat yang tiada sudahnya. Alhamdulillah. Dan pasti sebesar-besar nikmat buat kita saat ini ialah nikmat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Datang untuk kita hadir berjamaah, merapati saf sesama kita walaupun dalam berjarak fizikal, tapi niat kita suci dan mulia demi untuk kita meraih keredaan, kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan kecil maknanya pertemuan-pertemuan yang sebegini. Apalagi kita bertemu di tempat yang berkat, di rumah Allah. Kita bertemu di majlis yang berkat, nasihat ilmu, dan kita bertemu di waktu yang berkat, waktu Maghrib dan Isyak. Merupakan satu keberkatan yang besar kepada kita, yang mudah-mudahan itulah pintu keberkatan buat kita. Berkat usia, berkat hidup, berkat amalan, berkat harta benda, berkat kehidupan rumah tangga, dan segala-galanya datang daripada punca-punca keberkatan yang kita sentiasa usaha untuk dapatkannya, walaupun dalam apa situasi sekalipun kita berada. Sementelahan kita yakin, kita percaya inilah saat yang paling indah dalam kita beragama. Satulah kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, di antara nikmat yang paling besar dalam hidup beragama, salah satunya ialah
nikmat datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Disabitkan dalam hadis yang sahih daripada para ulama kita, Nabi bersabda, inilah taman syurga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qala qailun ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qal hilaqul ilmi. Riwayat yang lain menyebut hilaqul zikri. Nabi SAW menisbahkan ini taman syurga, riyadul jannah. Belum pun taman syurga yang sebenar di alam sana nanti, iaitu syurga yang sebenar-benarnya. Majlis ilmu ini dianggap sebagai taman syurga yang pastinya berikan kita suatu maksud yang tersirat. Kerana taman syurga, tuan-tuan, taman mempertemukan orang beriman. Kerana syurga nanti tempat bertemu orang bertakwa. Inna lil muttaqina mafa'azan. Bagaimana syurga nanti mempertemukan orang bertakwa, maka taman syurga dunia sekarang di rumah Allah ini mempertemukan orang-orang yang beriman kepada Allah, hati-hati yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuanlah orangnya yang hadir berjemaah, waktunya malam, siang, pagi, petang, tanpa prasangka apa-apa, malaikat itulah kekuatan. Terdorong hati untuk datang ke rumah Allah walau dalam apa situasi. Ini adalah taman syurga, mempertemukan hati-hati orang beriman. Sahabat tanya Nabi, ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah taman syurga itu Rasulullah? Jawab Nabi, hilaqul zikri, hilaqul ilmi, majlis masya ilmu, majlis zikir, ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, saya muqaddimahkan dengan muqaddimah sebegini bukan mengajar tuan-tuan, tidak. Saya yakin, saya percaya tuan-tuan yang hadir pada malam ini adalah orang-orang yang sedia istiqamah dengan pengajian ilmu di Masjid Al-Hasanah ini. Yang lama, yang baru, datang kuliah maghrib, sambung kuliah isyak, alhamdulillah. Tetapi dalam apa situasi pun kita hidup di atas bumi Allah ini, kekuatan kita bergantung di atas peringatan agama. Itu kekuatan kita. Karena manusia ini, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi, mesti dipandu tiga keadaan, tiga perkara, barulah dia akan berjaya sejahtera selamat. Yang pertama ilmu. Ilmu adalah pemandu. Yang kedua iman. Iman penyelamat. Yang ketiga amal saleh. Amal saleh adalah bekalan. Inilah keterikatan kita, kekuatan kita disepadukan ketiga-tiganya. Di mana lokasi menyepadukan itu? Ilmu di rumah Allah Azza wa Jalla, keimanan di rumah Allah Azza wa Jalla, amal saleh pun di rumah Allah Azza wa Jalla. Bila ilmu memandu kita dan iman penyelamat buat kita dan amal saleh bekalan kita, inilah perjalanan seorang muslim yang pasti dengan izin Allah Azza wa Jalla tidak akan pincang, tak akan songsang, tak akan menyeleweng. Dia akan masuk dalam golongan manusia yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dia akan masuk dalam golongan yang disebutkan Allah Azza wa Jalla sampai ke saat kematiannya. Mereka akan berkata, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sampai akhir ayat tersebut surah Fussilat. Mereka bangkit dengan perkataan Tuhan kami adalah Allah. Mereka bangkit dengan perkataan Tuhan kami adalah Allah. Mengapa? Sebab ilmu memandu kami, iman menyelamatkan kami, amal saleh bekalan kami. Tuan-tuan, inilah pasak penting kepada kehidupan beragama kita.
Dan kalau kita nak menelusuri kembali dalam topik kita malam ini tentang hijrah diri dan minda, berkaitan dengan hijrah Nabi SAW, itulah kenyataannya. Dan saya pada malam ini bukanlah untuk membawa kembali penceritaan satu persatu, tidak sama sekali, bukan masa dan waktunya. Apa yang saya nak bincangkan ialah tentang peringatan bersama, demi untuk kita melayak diri kita sampai ke tahap yang disebutkan Allah dalam Al-Quran Al-Karim, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Allah redha dengan kita dan kita redha dengan Allah, dan nilai kita pada masa itulah benar-benar takut pada Allah, rapat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, saat ketika ini saya melafazkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat sampai di tempat yang berkat, di waktu yang berkat, di Masjid Al-Hasanah ini bersama tuan-tuan dengan satu matlamat, satu tujuan yang tidak membeza-bezakan kita, iaitulah meraih redha, rahmat, hidayah Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan, itu muqaddimah saya secara ringkas, panjang pun panjanglah, sebab saya bercakap daripada hati kecil saya, sebab saya tetap merasakan bahawa pentas surau masjid adalah pentas yang paling terbaik dalam menghasilkan watak-watak mukmin. Kita tak berbicara tentang soal keimanan di shopping center, tak berbicara soal memantapkan hati jiwa di kedai-kedai makan, tak berbicara tentang soal peningkatan amal dan taqwa di jalan dan di luar, tidak. Ini lokasi kita. Satulah, maka dalam konteks tersebut saya sedikit tegaskan, ini satu pengalaman sejarah yang tak akan mati. Kita lihat bagaimana Nabi SAW dalam kerangka untuk memimpin masyarakat, umat baginda, supaya selamat sejahtera daripada bencana yang menimpa, masalah yang datang, Nabi masuk ke Madinah, Yathrib pada masa itu. Apa di antara yang Nabi lakukan? Sejarah papar kepada kita. Kitab sirahnya memaparkan cerita, dalam hadis pun menceritakan apa yang berlaku. Bila Nabi masuk ke Madinah, lokasi pertama yang Nabi telah bangunkan demi untuk menghijrahkan kehidupan para sahabat, memantapkan hati, mengukuhkan ilmu, memantapkan iman taqwa dan para sahabat termasuk Ansar Muhajirin. Yang pertama, tuan-tuan, ialah Nabi SAW membina masjid yang dinamakan Masjid Quba. Sehingga Al-Quran sebut hal ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fih. Nabi SAW bila masuk ke Madinah, belum fikir di mana nak bermalam, mana lokasi nak berehat panjang setelah beberapa hari berjalan daripada Mekah, menyelurusi tanah yang kering kontang, gunung ganang yang begitu mencabar. Nabi tak fikir di mana bermalam, mana berehat, masuk ke Madinah saja. Lokasi pertama dibangun ialah Masjid Quba. Sejarah yang tiada akan padam sama sekali. Itu sejarahnya. Apalagi Quran bagi tahu, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Demi masjid yang diasaskan dengan dasar taqwa, yang wajib kamu memakmurkannya, mengimarahkannya. Hingga akhirnya kau tengok dalam sejarah hidup perjuangan Nabi itu, akhirnya Masjid Quba, tuan-tuan, Allah angkat darajahnya. Kita bila datang ziarah Madinah, kita akan sampai Masjid Quba. Bila di Quba, kita pergi bukan ke ziarah semata-mata, kita pergi dengan wuduk, kita ambil daripada hotel masing-masing. Sesampai Masjid Quba, kita akan tunaikan solat rakaat, 2 rakaat sunat. Dan Nabi bersabda, man tatahhara fi baitihi, siapa yang berwuduk di rumahnya, kediamannya, hotelnya, kemudian sampai Quba dia bersolat 2 rakaat, baginya satu pahala umrah. Ini satu keterkaitan yang begitu penting. Kehebatan Masjid Quba, Allah kekalkan ruh kemuliaannya hingga hari kiamat. Siapa ke Masjid Quba sembahyang 2 rakaat,
Allah beri pahala satu umrah kepadanya. Tidak ada di masjid-masjid yang lain, hatta Masjid Nabawi sekalipun ada barakahnya, tapi untuk Masjid Quba dapat satu pahala umrah. Tuan-tuan, ini sejarah yang tak akan mati. Sehingga berkata seorang ulama besar kita yang agak barulah, iaitu Asy-Syanqiti. Orang tanya beliau tentang bagaimana kehebatan Quba ini. Beliau sebut sepatah, apa tidak berkatnya? Kerana sesaat Nabi jejak kaki ke Madinah, Yathrib, jejak Nabi pertama ialah bangunkan satu lokasi ibadat. Itulah keberkatan yang Allah merahmatinya sampai kiamat, dan kita berkongsi kerahmatan sampai bila-bila insya-Allah. Saya nak sebutkan tadi, ceritanya adalah Nabi ke Madinah. Bila masuk Madinah, bina Masjid Quba. Apa maknanya? Maknanya, tuan-tuan, Nabi nak bangunkan suatu institusi dakwah yang besar, menyatukan hati umat, membina satu kekuatan roh perjuangan, membina satu nikmat beragama, beribadat kepada Allah, dan menyatukan hati manusia. Ansar, Muhajirun, Aus, Khazraj, dan orang yang datang ke Madinah pada masa itu. Tuan-tuan, ini keterkaitan saya sebut di awal ini. Bila bercakap tentang hijrah Nabi, pangkal poin saya mesti dari situ bermula. Bila saya ceramah Isra Mi'raj, bicara hijrah, tuan-tuan, saya kena sebut tentang hal ini. Sebab semasa Nabi di Mekah, upaya Nabi tak cukup kuat. Mekah tanah yang memang berkat, kerana tanda tanda Nabi Ibrahim yang telah membangun Kaabah, Ismail bangun Kaabah. Tetapi Nabi tak ada kekuatan, kepimpinan dan kekuasaan. Tanah Mekah dikuasai oleh orang-orang Mekah yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi tak ada kuasa. Bila masuk ke Madinah, nak bangunkan kekuatan, nak menunjukkan titik perubahan mesti berlaku. Sebab itulah ada seorang tokoh sejarah yang terkenal terkemuka, dan bukunya bersama saya pada malam ini, iaitu Syekh Dr. Abdul Qadir Abu Faris. Dia ada satu buku cantik bertajuk Al-Hijratun Nabawiyah. Dr. Muhammad Abdul Qadir Faris ini seorang ulama dari Jordan. Bukunya banyak. Di atas buku beliau ini sebawa itu hijrah. Dalam satu rakaman tulisan beliau bercakap tentang bagaimana keterikatan Masjid Quba dengan kekuatan umat Islam pada masa itu. Kata Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam bukunya, sikit je tapi menarik. Bacaan saya lah. Dia kata apa? Kalau kita mengembalikan sejarah balik dalam ingatan kita tentang Nabi, hijrah Nabi ke Madinah, ke Yathrib pada masa itu, dan bina masjid yang namanya Quba, dua perkara. Yang pertama, Nabi SAW nak tunjuk kekuatan bahawa umat Islam ini umat ada satu kesatuan. Apa dia? Akidah dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana yang di Madinah itu siapa? Orang Ansar, Muhajirun, Aus, Khazraj. Mereka tak pernah kenal satu sama lain. Dan bila sampai di Madinah, satukan akidah, satukan keimanan, semangat yang satu, perjuangan yang satu. Dan terbukti, kata Syekh Abdul Qadir Faris, dia kata apa? Kemudiannya, mereka lah golongan yang telah menegakkan agama, mempertahankan Islam, sampai akhirnya Mekah terbuka pada tahun ke-8 Hijrah. Ini satu fakta. Yang kedua, kata beliau, Nabi ini masjid sebab apa? Nabi nak jadikan sebagai satu markas, satu tempat, satu lokasi, satu medan untuk menaburkan tugas-tugas dakwah dan keimanan dalam soal perpaduan umat, perpaduan hati, kesatuan hati di antara masyarakat yang tak sama budaya, bangsa, keturunan, warna kulit dan seumpamanya. Masjid Quba adalah teras kepada pembangunan itu. Satu pada hari ini, kalau kita ambil sejarah itu, kata Abu Faris dalam bukunya itu, hari ini inilah kekuatan kita. Manusia boleh bersatu di rumah Allah Azza wa Jalla. Manusia berpadu di rumah Allah Azza wa Jalla. Datanglah manusia pelbagai watak dan sikap, yang kaya, miskin, saf yang sama, yang hitam kulit, putih kulit, saf yang satu, yang tidak berharta, berharta, saf yang sama. Takbir sama di mana? Di rumah Allah Azza wa Jalla. Mereka mungkin tak sama di restoran. Si kaya restorannya mahal, sepinggan mungkin RM1.
Si miskin di jalanan sepinggang RM4 contohnya. Si yang berharta, restoran mungkin mewah, semeja dia makan 3 orang sampai beribu. Si yang miskin, satu makanan sedulang betapa berkongsi 10 orang. Itu di luar. Tapi di rumah Allah ini, tak kira siapa kita, si kaya safnya bersama si miskin, sebelahnya orang yang miskin, yang kaya. Allahu Akbar. Ini kekuatan. Sebab apa? Masjid pengkalan yang telah disebutkan dalam sejarahnya, pengkalan kesatu hati manusia. Yang sakit hati, yang hatinya sakit, bila ke masjid sembuh hatinya. Yang jiwanya dalam keadaan tertekan, gelisah, keluh kesah, ke masjid akan tenang jiwa raganya. Yang datang dengan dosa maksiat, bila ke masjid Allah ampunkan dosanya. Yang datang hitam pekat, kulit dia hitam pekat, dia punya hati dengan dosa maksiat, bila ke masjid Allah angkat dosa-dosanya. Yang datang dengan kejahilan, bila ke masjid Allah berikan ilmu cahaya keimanan buatnya. Ini kenyataan, tak kira siapa kita. Jadi kalau kita tengok dalam saluran, dalam sejarah itu tuan-tuan, saluran sejarah itu, inilah buktinya. Sebab itulah Nabi SAW kata Dr. Muhammad Abdul Qadir Faris dalam bukunya, dia kata sejarah ini yang tidak akan mati sama sekali. Sementelahan katanya, ini pandangan beliau menarik. Saya sebut ini pandangan menarik. Saya suka membaca, dan saya membaca benda-benda semacam ini. Sebab kebetulan pun saya mantan pensyarah, belum pension awal, kena baca banyaklah sikit nak mengajar. Kalau tidak, kosonglah nak mengajar dalam kelas. Tuan-tuan, bila kita baca banyak benda. Sementelahan pula kata beliau, cuba tengok dalam surah At-Taubah, bila Allah sebut satu ayat tentang masjid dan surau. Contoh dalam surah At-Taubah, saya tak tahu dalam masjid ada tak malam ni ayatnya. Saya tak pasti sekarang, nampaknya macam tak ada ayat tu saya nak baca ni. Nampak tak ada ni. Satu ayat berbunyi, Allah berfirman Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Ada? Oh iya, terang-terang belakang saya, depan tuan-tuan ni. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika, sambung, fa'asa ulaika. Allah sebut di penghujung ayat, orang makmur rumah Allah Azza wa Jalla dalam dia beriman kepada Allah, percaya hari akhirat, benar-benar kukuh iman dengan Allah Azza wa Jalla. Allah sebut kesan daripada ini, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah akan pelihara dia, Allah jaga dia. Saya suka terjemah daripada Al-Muhtadin ini ikut kepada pandangan para ulama dalam tafsir yang banyak. Kalau buka Ibn Kathir, At-Tabari, termasuklah ulama yang terkini seperti dalam Al-Munirnya, daripada Hamka sendiri dalam tafsir Al-Azharnya, termasuklah tafsir yang lain. Rumusan tafsirnya menarik. Al-Muhtadin tuan-tuan terjemah macam-macam. Muhtadin dengan makna Allah akan pandu, Allah akan ikat kita dengan kebaikan, Allah akan selamatkan kita, Allah akan beri kita rahmat yang berkekalan, Allah akan jaga kita dengan keimanan yang kokoh, Allah akan beri hidayah yang berpanjangan, Allah rahmat yang berterusan. Ini makna Muhtadin. Allah ikat, Allah jaga, pelihara kita dengan kekuatan ilmu iman. Sebab apa? Sebab ini pengkalan. Ini pengkalan ilmu, iman, taqwa, zikir, tasbih, tahmid, perpaduan umat, kesatuan hati. Ini pengkalannya. Jadi ini satu keluasan yang keterkaitan dengan apa tadi? Dengan isu Masjid Quba. Bijaknya Nabi SAW, tuan-tuan, itulah kebijakan baginda SAW. Satu kata Abdul Qadir Faris, yang keduanya apa dia? Yang keduanya ialah lokasi tadi menyatukan umat. Pada masa itu Nabi nampak dari jauh. Sebab dalam suasana hijrah, kena faham, ini fakta-fakta sirah sejarah ni. Kita mungkin banyak bincang sejarah hijrah, sekadar cerita Nabi naik ke Gua Thur, kemudian Nabi melepasi jalan. Betul, itu cerita 8 malam, kemudian masuk dengan macam-macam. Tapi di sebalik itu kebijaksanaan Nabi SAW dalam cara berstrategi Nabi. Akhirnya bila Nabi masuk ke Madinah,
Yathrib pada masa itu, pelaksanaan yang pertama ialah bina masjid. Rupa-rupanya telah membuahkan netiah yang paling besar sekali. Bermula saat itulah umat Madinah Islam daripada Aus Khazraj, mereka bersatu dengan kekuatan, sehingga tak sampai setahun kemudian, 2 hijrah kemudian, berlaku perang. Yang pertama, menang orang Islam perang Badar pada bulan Ramadan tahun kedua hijrah, daripada kekuatan, kesatuan. Sebab Nabi tahu, sejarah kita kena tengok dalam sejarah hijrah Nabi, semasa orang Islam di Mekah, orang Islam agak lemah. Yang hijrah Nabi sekitar 200 orang saja, tak sampai 1000 orang, 200 orang lebih, 220 orang, setengah kata sejarahnya 220 orang, kurang 300 orang yang hijrah. Mereka ada kelemahan, so ada terpaksa tinggalkan keluarga, tinggalkan anak isteri, tinggal harta benda, tapi hati mereka kuat. Hijrah ke Madinah diberikan kekuatan suntikan Nabi, kemudian dengan perpaduan umat, di mana orang Islam Madinah membantu menolong akhirnya. Itu yang ditekankan dalam surah yang lain, itu kaitan. Kalau tuan terbuka dalam surah Al-Anfal ayat 74, Allah kata kepada kita, Allah sebut tentang mereka kepada kita apa dia? Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal 74, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dia ayat hijrah ni banyak dalam Quran, tapi saya ambil ayat 74 Al-Anfal, sebab ayat ni ayat yang terfokus, yang amat terfokus tentang cerita Nabi dan kekuatan umat yang berhijrah di atas dasar majid tadi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wahajaru, dan berhijrah daripada Mekah ke Madinah, walladzina awaw, dan mereka yang beri tempat tinggal. Orang Ansar tolong Muhajirun, beri tempat tinggal, kediaman yang selesa. Yang tak ada rumah, beri rumah. Yang tak ada tempat tinggal, beri tempat tinggal. Atas asas sayang pada sahabat mereka daripada orang Muhajirin, beri awam. Awam maknanya beri tempat tinggal. Wa nasaru, dan tolong dengan harta, dengan segala-galanya mereka tolong sahabat pada Madinah ini, daripada Mekah, Al-Muhajirun. Kata Allah Azza wa Jalla, walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka lah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah guna perkataan haqqa, beriman sungguh-sungguh, iman yang sebenar-benarnya, iman yang secara praktikal. Mereka sanggup buat apa kerana Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka keampunan dan rezeki yang murah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti sekejap, kita sambung lepas ini dengan isyak dulu, azan isyak dulu. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, billahil aliyyil azim, la Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Alhamdulillah, azan berkumandang. Satu peringatan sebelum saya lanjutkan sikit perbincangan hingga jam 9. Tuan-tuan, azan satu syiar besar dalam agama kita. Syiar yang tidak akan padam cahayanya sampai kiamat. Syiar yang akan berkekalan sampai kiamat. Syiar yang menunjukkan keagungan Allah dan kebesarannya, dan syiar yang menyatukan umat manusia, orang Islam sampai kiamat. Itulah azan. Dua perkara. Yang pertama, azan dengar kita kena sambut. Tiap kali bila muazzin sebut ucapan azannya, sambut. Sebab Nabi bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqul muazzin." Jangan dengar saja, dengar azan. Nabi kata, faqulu mithla ma yaqulul muazzin, ikut macam apa kata muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai akhir. Ini perintah Nabi, penghormatan besar buat azan. Di samping itu, bila azan selesai, sebagai orang yang pegang sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, Nabi sebut apa? Bila azan selesai, bacakan doa. Tadilah Allahumma rabba, sampai kita baca tadi, saya baca, tuan-tuan baca juga tadi. Kata Nabi, bila baca doa selepas azan, apa jawapannya? Kita akan dapat, tuan-tuan. Kata Nabi, wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Yang baca doa lepas azan berkumandang, wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, wajiblah untuk dapat bantuan aku di hari akhirat nanti. Syafaat Nabi wajib dapat.
Apa dia? Syafaat Nabi di hari akhirat. Allahu Akbar. Satu peluang yang cukup besar. Azan 5 kali sehari semalam. Bayangkan kita tak miss 5 kali dengan azan. Itulah yang kita jawab, dan kita baca doa. Maka tuan-tuan, percayalah, ini satu perkara yang penting kepada kita. By cash Allah beri kepada kita kebaikan dan kemudahannya, pahala dan redha Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang kedua, sikit saya sekali sentuh sebab lama tak datang Masjid Al-Hasanah ni. Saya ingat dah 3 tahun 4 tahun kot ya. Jadi bila mari tu ada masalah sampai jam 9 pula tu tuan-tuan. Sambung kejap tajuk. Yang keduanya ialah seorang tokoh ulama bernama Dr. Hasan At-Turabi almarhum dikarang satu kitab bertajuk Manzilatus Salah, kedudukan sembahyang dalam agama. Buku kecil ya. Saya berkebetulan pernah belajar di Sudan, peringkat sarjana dulu. Sempat bertemu beliau, dapat hadiah buku lah. Hasan At-Turabi dah meninggal dah beberapa tahun lepas. Dalam buku dicatat tentang azan. Saya nak bawa kepada tuan satu cerita menarik lah. Iaitu azan ini dikata panggilan Allah Azza wa Jalla. Ini bukan panggilan manusia. Muazzin alunkan azan je, tugas muazzin dah. Masjid Al-Hasanah, muazzin Masjid Negara, muazzin surah-surah yang berdekatan, tugasnya dah. Dunia pun muazzin kita tugasnya alunkan azan. Isyak masuk alun azan, subuh masuk alun azan. Tapi yang panggil itu siapa? Allah yang panggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang panggil. Hei manusia sekarang, Allah yang paling besar. Aku paling besar sekarang ni. Aku yang paling gah, paling perkasa. Hayya ala salah, mari salat, mari sembahyang. Maka alunan azan itu adalah panggilan Allah kepada hambanya, supaya hambanya patuh, sedar, taat dan insaf. Sekarang aku paling besar. Yang tidur bangkit, yang berehat bangun, yang santai cukuplah. Sekarang waktu kau bersolat. Tunduk kepadaku sekarang. Ini jam usyak, jam subuh, jam asar contohnya. Kata Hasan At-Turabi dalam bukunya, kalau manusia boleh merasakan dalam hati jantungnya, itulah panggilan Allah Azza wa Jalla, tak ada orang yang takkan hirau. Sebab apa? Mana lagi panggilan yang besar dalam hidup melainkan Allah yang panggil kita. Melewati batas ibu bapa yang panggil kita. Kalau anak dipanggil ayah pun kena patuh. Kalau anak mak panggil dia pun kena patuh. Mak panggil, Bang Long tolong mak kejap. Yang duk kerja kena berhenti. Tanya mak nak tolong apa mak. Kepatuhan mak wajib dalam Islam. Suruh benda yang baik pula tu, suruh tolong angkat kain contohnya, tolong ke dapur contohnya. Kewajipan patuhkan mak ayah kewajipan mutlak dalam Islam. Wa qada rabbuka alla sampai kepada Allah sebut tentang wajib patuh mak ayah. Kalau mak ayah panggil kita wajib patuh, taati perintahnya, masakan ini pula panggilan Allah Azza wa Jalla. Kata Hasan At-Turabi, kalau siapa boleh masuk dalam jantung hatinya betapa besarnya Allah punya panggilan, tak ada orang yang mengambil sikap mudah, melainkan semuanya bergerak menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan berjalan menuju ke tempat ibadat, solat berjemaah. Kata Hasan Turabi, kalau itu yang berlaku, pastilah mereka beroleh keselamatan kejayaan abadi. Allah akan redha serada. Tapi sayang kata beliau, panggil Allah ini kadang-kadang kita tak rasa. Sebab kita rasa panggilan Tok Bilal. Tok Bilal dah rau dah sekarang, dalam azan dah, isyak masuk. Kita enggak panggil Tok Bilal. Padahal Allah punya panggilan. Dia saya nak sebut tuan-tuan, ringkasnya, kata Hasan At-Turabi, pasakkanlah dalam hati jantung kita, biar melekat betapa 5 kali sehari semalam bila azan berkumandang, mana Allah nak ajak kamu kepada pintu kebaikan keselamatan, pintu kerahmatan, pintu hidayah, pintu keimanan, pintu kemuliaan, pintu syurga, bukan ajak pada yang lain. Supaya kamu faham, kata Hasan Turabi dalam bukunya, dia kata apa? Saat kamu dah berdosa, buat silap, ada waktu kamu nak balik kepada Allah. Boleh jadi kita buat silap, belum asar, buat dosa, asar masuk, tunaikan hak Allah, Allah ampunkan dosa kita.
Dah kita berjemaah waktu asar, duduk dalam keadaan berjemaah, Allah ampun dosa kita. Jam ketiga dosa tadi, contohnya lah. Maka tuan-tuan, secara mudahnya saya nak kaitkan azan sebab apa? Ini adalah panggilan Allah Azza wa Jalla. Kalaulah seorang ibu panggil anak, Along, tolong mak kejap. Tiba-tiba Along buat tak tahu. Along kadang-kadang buat tak erti, bahkan bercakap kasar pula. Apalah orang tua menyusahkan, contohnya. Apa perasaan seorang ibu? Kecewa? Sedih? Ya. Kenapa anakku keras kepala macam bercakap kasar? Akan kecewa seorang ibu kerana anaknya berkasar. Bayangkan Allah panggil kita, kata Hasan Turabi lagi dalam bukunya, kita tak kisah, tak peduli. Allah kecewa dengan hambanya, tetapi Allah punya kekecewaan tidak mengecilkan kekuatannya, tetapi merosakkan kehidupan kita seterusnya. Kerana bila Allah kecewa dengan kita, yang bahananya kita, bukan Allah Azza wa Jalla. Jadi kata beliau dalam bukunya, jangan sampai tak kita mengecewakan Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah tak nak kecewakan kita, Dia panggil kita untuk tujuan kebaikan, keselamatan, kerahmatan, keampunan dan kemuliaan. Jadi ini maksud azan. Maksud azan yang diajar ulama. Saya sebut tuan minta maaf lah, sebab saya ingat ini di antara benda yang segera kena sebut. Bila dah azan dengar tadi, saya kena sebut. Mudah-mudahan jawapan azan kita kumandangkan, pahala dapat. Kemudian kita angkat surah azan penuh keinsafan, kita dengar, kita datang berjemaah, lagilah dapat kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berkati saya kita semua, insya-Allah tuan-tuan. Baik. Sebelum azan tadi saya bawa kepada satu ayat kepada tuan-tuan, iaitu surah Al-Anfal ayat 74. Allah sebut tentang ciri-ciri orang-orang yang bagaimana keadaan mereka dengan situasi mereka itu. Alladzina awaw wa nasaru, mereka berhijrah, mereka beriman, mereka beri bantuan dalam keadaan beri rumah tangga, kediaman, bahkan makan minum segala-gala pertolongan. Allah sebut dalam ayatnya, ulaika humul mu'minun haqqan, mereka orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, saya nak pergi bukan jauh sangat, nak sikit je. Ayat ni kalau tafsir panjang, dalam tafsir panjang sebut ulama, cerita macam-macam, tapi ringkasnya ialah apa kaitannya? Menunjukkan kepada kita satu perkataan yang penting. Bila mana Allah sebut tentang kekuatan orang-orang berhijrah ini, daripada sudut hukum beragamanya, Allah nak sebut tentang kehebatan mereka. Maka masuklah tajuk kita, iaitu hijrah, minda dan diri. Baru masuk tajuk tuan-tuan. Nabi dah bangun tajuk. Dia tajuk dah masuk dah sebenarnya. Cuma saya nak pergi lebih fokus sikit. Tajuk kita hijrah, minda dan diri. Diri dan minda tuan-tuan. Makanya dalam hubungan itu, dalam perkaitan cerita tadi, apa yang saya bawa ialah, yang pertama sekali ialah bila para sahabat Nabi berhijrah ke Madinah, baik Al-Ansar yang ada di Madinah, yang muhajirin pada Mekah, Madinah, Ansar di Madinah, tuan-tuan, apa yang berlaku ialah mereka menjadi umat yang ada upaya yang paling tinggi. Kekuatan mereka terserlah, kekuatan mereka hebat. Sebab apa tuan-tuan? Mereka berada di zaman yang telah membawa mereka pada perubahan yang total. Sebab itulah kita sebagai umat Nabi SAW, tanpa hijrah tuan-tuan, kita akan ke mana-mana. Kita hari ini bukan hijrah daripada kampung ke kampung. Hijrah kita, hijrah diri dan minda kita, hijrah kejiwaan kita. Bila berlaku hijrah Nabi ke Madinah, Nabi angkat ini pribadi para sahabat. Ada sahabat Nabi yang tinggal keluarga di Madinah, ada sahabat yang tinggal harta di Madinah, tapi bila mereka cintakan agama, cintakan Islam, cintakan akidah, maka redha. Contoh yang paling jelas kita ialah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib ceritanya cukup hebat. Memang beliau hijrah agak lewat. Beliau hijrah bukan awal, tidak seawal orang lain, dia agak lewat. Tetapi semasa Nabi hijrah ke Madinah, sudah bercita-cita nak tinggalkan Mekah, nak ibu Nabi, tapi dia ada di sana harta Mekah, harta di Madinah, di Mekah pada masa dia orang kaya Mekah.
Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Akhirnya Suhaib ambil keputusan. Atas dasar cintakan Rasulullah, sayangkan akidah, cintakan agama, cintakan Islam itu, beliau keputusan hijrah ke Madinah. Akhirnya beliau meninggalkan kota Mekah seorang diri, berkudakan kuda seekor, berbajukan baju dipakai di badan, tak bawa harta sekalipun. Bila orang Mekah tahu hijrah, apabila Suhaib berhijrah, mereka kepung bukit gunung di Madinah, di Mekah, kepung buru di belakang. Akhirnya Suhaib terkepung, ditangkap, dibawa balik ke Mekah kemudiannya, disaksa sedikit, kata riwayat kena saksa. Akhirnya kata Suhaib, demi Allah, aku akan tinggalkan kota Mekah ini, walaupun inilah tempat aku cari harta dunia, dapat nikmat kekayaan, segala-gala aku ada di Madinah, di Mekah ini. Memang Suhaib seorang yang hartawan, yang kaya raya, seorang yang datang daripada Rom, berjaya di Mekah dan bina kekayaannya. Tapi dia kata, aku akan tinggalkan kota Mekah, aku tetap akan bertemu dengan Muhammad di Madinah. Aku sayangkan Muhammad, aku cintakan Muhammad, aku sayangkan Muhammad, aku bersama agama Muhammad itu. Akhir tuan-tuan, apa yang berlaku? Ditinggalkan harta benda di Mekah, pergi ke Madinah. Allah rakamkan dalam Al-Quranul Karim tentang Suhaib. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dalam satu ayat Allah kata apa? Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang sanggup beli dirinya kerana Allah Azza wa Jalla. Dia berurusan jual dengan Tuhan, jual dia punya harta benda kerana Allah Azza wa Jalla. Dan kata Allah, wallahu ra'ufun bil ibad, Allah maha penyantun kepada hambanya. Ayat ini tentang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu. Akhirnya berita sampai kepada Nabi. Dalamkan Nabi pada masa tak jumpa Suhaib lagi. Suhaib baru di perjalanan menuju ke Madinah dengan kudanya, dengan baju di badan, tak bawa yang lain. Harta ditinggal di Mekah kerana Allah Azza wa Jalla. Nabi sampai berita daripada Jibril, cerita ada seorang sahabat engkau Muhammad sekarang perjalanan ke Madinah bertemu kamu, tinggal kekayaan, itulah Suhaib. Turun ayat ini, Nabi menangis Nabi SAW, hinggalah bila datang bertemu Suhaib kemudiannya, peluk Suhaib dengan pelukan erat. Nabi kata kat Suhaib, Allah telah memenangkan engkau, Allah telah memenangkan engkau, Allah telah memberi engkau segala kekuatan, untung engkau. Sampai Nabi panggil sahabat, Nabi kata apa? Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaib, dia akan sahabat yang lain. Suhaib teruntung besar pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, akhir cerita ini dirakamkan para ulama dalam kitab mereka. Antara buku yang boleh tuan-tuan semak hal ini adalah daripada buku Khalid Muhammad Khalid. Kalau ke lapangan masa tuan-tuan dapatkan buku Khalid Muhammad Khalid, dibawa cerita sahabat. Ramai sahabat boleh bawa cerita, termasuk cerita Suhaib. Ada satu cerita menarik daripada Khalid Muhammad Khalid tentang Suhaib Sunan. Penulisnya Khalid Muhammad Khalid. Buku ini terjemah bahasa Melayu, tapi dalam cakap Indonesia lah. Pustaka Ibn Kathir tak silap saya, tapi bukunya bagus. Akhirnya tuan-tuan, bila selesai peristiwa berlaku, Nabi panggil sahabat. Kata Nabi kepada sahabat, Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaib. Suhaib beruntung besar pada hari ini, beruntung Suhaib pada hari ini, berbahagialah beliau. Tuan-tuan, puan-puan, hinggalah pada satu hari yang lain, bila Suhaib temu Nabi SAW, Nabi nampak Suhaib ini nampak semacam orang yang seolah kehilangan sesuatu. Ialah orang kaya Mekah, tiba-tiba semua kekayaan datang dengan baju selas pinggang. Nabi nampak Suhaib macam kehilangan sesuatu. Nabi panggil Suhaib, Nabi kata, ma bika ya Suhaib, ma bika ya Suhaib, apa yang berlaku ya Suhaib? Suhaib pun tengok muka Nabi, ya Rasulullah, aku tak ada apa masalah, aku tenang, aku bahagia, sebab aku dapat melihat engkau ya Rasulullah.
Lalu Nabi kata kat Suhaib, Nabi Allah Suhaib, anta rafiqi fil jannati, engkau kawanku dalam syurga nanti. Tuan-tuan, puan-puan, ini cerita rakaman sejarah yang kita kena baca. Gambar orang tak baca tentang cerita Suhaib ini. Yang kita mungkin baca Suhaib orang Rom, kaya Mekah. Sejarahnya bukan kaya di Mekah saja, kaya iman dan ilmu, hijrah minda dan dirinya. Satulah tuan-tuan, ini contoh yang berlaku. Saya nak kaitkan ialah bagaimana daripada sudut hukum beragama kita hari ini, bila kita mampu menjana sebuah kehidupan semata-mata kerana agama, kerana Islam, kerana Allah Azza wa Jalla, kerana iman dan taqwa pada Allah Azza wa Jalla, itulah puncak kemenangan dalam kehidupan beragama kita. Tapi kalau kita boleh berhijrah, kadang-kadang minta maaf lah cakap dalam bahasa kampung lah, saya orang kampung, bukan orang bandar pun, anak kampung, bahasa kampung, contoh kampung. Kalau saya dan tuan-tuan hari ini, kalau dengar azan sekejap tadi pun, asyak tadi pun, tak boleh tinggal restoran, tak boleh tinggal kedai makan, semata-mata kerana seronok santai kedai makan. Apa hijrah kita ada dalam hidup kita? Hijrah diri tak ada, hijrah minda tak ada. Contoh, kalau kita tak boleh nak bangkit jam subuh, jam 6 pagi sekarang ini, jam 5.59 pagi subuhnya, tak boleh nak berjemaah subuh, tak boleh hadir ke masjid jemaah subuh contohnya, semata nak berehat panjang di atas katil enak masing-masing, tak peka dengan waktu solat. Apa ni hijrah dalam kehidupan kita? Hijrah apa kita ada? Mungkin kita hijrah daripada duduk di Gomusang datang Kuala Lumpur, dah 10-20 tahun, dah bina kekayaan harta, dah dapat rezeki baca, tapi kita ada kekuatan sebenarnya. Itulah kata para ulama yang seperti kata-kata siapa dia? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sebijak-bijak manusia dengan dua sebab ya. Orang paling bijak, paling hebat dengan dua sebab. Siapa kata? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang pertama, orang tu anggap bijak kenapa? Dia boleh ada al-muwazanah. Muwazanah apa terjemahannya? Tawazun. Dia boleh mengimbangkan tawazun. Dia boleh seimbangkan antara faktor dunia yang dia ada, akhirat dia akan capai. Ini orang paling bijak. Dia boleh al-muwazanah bainal amrai, di antara urusan dunia yang dia ada, akhirat yang dia akan capai. Tak tenggelam dalam dunia, tak lupakan akhirat Allah Azza wa Jalla. Ini paling bijak ni, kata Ali bin Abi Thalib. Dua, salah satunya orang yang boleh berimbang. Tuan-tuan, puan-puan, cabaran kita nak imbang bukan mudah ni. Dalam dunia kita sekarang ada orang sibuk urusan dunia, keluar pagi balik petang, dapat gaji bayar hutang, hidup agama tunggang langgang, solat semayang lintang pukang, ilmu tak ambil peduli langsung. Ada. Kenapa? Tak ada keseimbangan antara dunia yang dicari, akhirat nak capai. Minta maaf, di mana hijrah kita sebenarnya? Jadi Ali kata ada orang yang bila boleh seimbangkan, itu orang paling bijak. Dan betul. Satu, saya bila baca satu pernyataan, bukan hadis ya tuan-tuan, banyak orang kita kata hadis, bukan hadis. Ini sama ada kata Abdullah ibn Abbas ataupun sahabat yang lain. Dia banyak di kalangan periwayat sebut kata-kata Abdullah bin Abbas, bukan hadis. Apa dia kata? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, carilah harta ini seolah-olah kamu nak mati besok dan kamu hidup selama-lamanya. Ini kata-kata daripada sahabat, bukan Nabi sallallahu. Cari harta seolah nak hidup selama-lamanya, minta maaf. Cari harta semacam seolah nak hidup selama, dan cari ilmu seolah kamu nanti besok. Bukan hadis tuan-tuan, itu kata sahabat. Itu satu kebenaran. Masalah kita bekerja malam siang untuk hidup selama-lama, tapi kita cari harta, cari ilmu dan agama sebab nak mati besok. Macam mana tuan-tuan nak seimbang kedua-dua ini? Maka dalam hubungan agama kita, nak jadi orang paling bijak kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kita kena ada keseimbangan dalam diri, dalam minda kita.
Satu, dalam agama ni, ini proses lah ni. Saya cakap benda yang agak teori tak praktikal sekali. Dalam agama ni tuan-tuan, kita tengok dalam kacamata mudah saja. Mungkin kita tak nampak, tapi kenyataan. Dalam hubungan kita dengan agama ini, cuba tengok. Menariknya dalam agama ini adalah semua proses kehidupan kita sebagai manusia dikait dengan Islam, dengan agama. Nak makan, nak minum, seteguk air sekalipun, ada bacaan doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dah selesai kenyang makan minum, ada bacaan doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Urusan ke tandas, ke toilet, nak masuk, nak keluar, ada bacaan doa. Urusan kita masuk keluar masjid, bacaan doa. Urusan nak keluar pada rumah, ada bacaan doa. Nak keluar perjalanan kita, ada bacaan doa. Kita nak tidur, nak bangun, tidur bangun, ada bacaan doa. Nak tidur, bismika Allahumma ya wa amut, paling tidak. Dah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana la nusyur. Cuba tengok dalam urusan kehidupan kita, daripada soal masuk tandas sampai soal bangun tidur, berjalan, ada tak agama ikat kita? Itu penting. Kalau kita renung tentang hal ini, kata para ulama menunjukkan bahawa ada keseimbangan. Urusan dunia, urusan hidup, agama ini ada keseimbangan. Urusan makan, kita sebut urusan dunia lah, tapi adakan agama. Nak minum air seteguk pun kita baca doa, paling kurang bismillah contohnya. Urusan nak tidur, nak rekan badan, ada agama kat situ. Bangun tidur, jadi menunjuk kepada kita agama menyusun begitu. Tapi bila kita tak faham agama secara begitu, kita langgar lah. Makan pun tak sebut nama Allah, minum kenyang pun tak sebut nama Allah. Sendawa lah, dah kenyang 3 bungkus nasi lemak, sajalah, tak sebut alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Ya Allah, segala puji bagimu, aku telah kenyang makan rezeki engkau ya Allah, jika aku ni orang muslim yang beriman. Kaitannya. Jadi ini bagi saya contoh-contoh yang mudah. Kalau kita faham tentang hukum hidup beragama kita, ada tawazun. Dan betul kata Ali bin Abi Thalib, yang paling bijak bila orang tu ada tawazun, perseimbangan dalam urusan agamanya, urusan akhiratnya dan dunianya. Baik. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, sebijak manusia apa dia tuan-tuan? Di samping ada perseimbangan tadi, yang keduanya ialah orang yang bijak, kata Ali bin Abi Thalib, ialah orang yang nampak jalan untuk sampai ke akhir dengan selamat. Dalam bahasa kita sekarang, kita sebut apa? Dalam bahasa kita sebagai husnul khatimah. Kita nak husnul khatimah. Allah makhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Dalam bahasa sekarang kita sebut sebagai husnul khatimah. Nak kita tahu pencapai akhir kita mesti husnul khatimah, penyudah yang baik, bukan dalam keadaan penyudah yang maksiat, dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Ringkas, tuan-tuan puan-puan, ini kata-kata Ali dan ada kebenarannya. Jadi itulah sebab itulah maka dalam kita hijrah diri minda tadi, agama memandu kita. Kalau tidak kerana agama memandu kita tuan-tuan, hijrah diri tak akan berlaku, minda tak akan berlaku. Maka cabaran kita hari ini ialah kita hidup dalam suasana yang kadang-kadang mengongkong perasaan kita, kehidupan dunia kita. Kerana dunia kita cari, tak fikir dosa pahala, syurga neraka. Ada orang bekerja sampai tahap tak fikir dosa pahala. Yang dikira masyuk. Halal haram jangan kisah. Rezeki punca macam mana jangan peduli. Ini orang yang tak hijrah diri minda. Tapi orang yang ada hijrah diri minda, dia akan tahu proses harta benda ikut hukum agama. Walaupun seinci rezeki sekalipun, sebab apa? Dia tahu ada soalan tentang harta di padang mahsyar nanti. Bila sampai waktu di padang mahsyar, Allah akan buka file dia. Bahkan di padang mahsyar itulah saat yang paling kritikal. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Manusia tidak akan bergerak berganjak sehingga mereka tegap di depan Allah. Tak bergerak kita hingga ditanya 4 perkara. Hatta yus'ala an arba'in, 4 soalan. Salah satu di antara apa dia?
harta benda. Di samping umur, amal, salah satu tentang harta. 4 perkara. Yang pertama dia? Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umur, kemudian dihabiskan. Yang kedua, tentang amal, apa dia telah lakukan. Tentang ilmu, apa dia buat. Yang ketiga, tentang harta bendanya, macam mana dia dapat harta dan belanja. Yang keempat, tentang syababi, kemudaannya, waktu muda, habis ke mana usia yang waktu muda. Salah satu harta. Tentang harta, Allah tanya apa? Min aina iktasabah wa fima anfaqah, daripada mana punca harta, ke mana belanjakannya, sebagai contoh tadi. Jadi sebab itulah kadang-kadang bila hijrah minat tak berlaku, dalam bab harta dunia kita akan buat saja. Batulah berniaga, tipu pelanggan. Berniaga kadang-kadang ada yang kurangkan kilogram. Tak mahu sebut macam itulah tuan-tuan. Berniaga, tipu pelanggan dengan harga yang tak betul, kurang kilogram, jual durian di jalanan. Jual durian je, bukan jual benda apa pun. Tak apalah, kita kira sebagai rezeki dia. Tapi pelanggan minta 10 kilo, dia timbang kurang setengah kilo, harga 10 kilo. Bayangkanlah, tak ke dosa besar namanya. Itu satu maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dosa besar. Wailun lil mutaffifin, Allah celakakan orang yang kurangkan timbangan. Jadi mana keberkatan rezeki yang kamu dapat daripada harta yang tak betul? Dia sebab apa? Sebab minda yang tidak ada agama dan diri yang tak ikat agama. Jadi kekuatan kita tuan-tuan, nak tak nak, mengambil kata-kata yang dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya bawa ujuja daripada kitab yang saya baca lah tuan-tuan. Abu Bakar bila bercakap tentang kemenangan di padang mahsyar, dia kata apa? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ini sahabat Nabi, khalifah Islam pertama, seorang insan hebat, As-Siddiq namanya. Dia kata apa? Izzul mu'minina bil amali salih. Kemegahan orang beriman dengan amal salih. Orang beriman megah dengan amal salih. Tapi orang tak beriman, apa kemegahan? Izzul ghairil muslimin bil mali, dengan harta semata-mata. Bagi orang beriman, dia akan rasa hebat, megah dengan amal salih dia bawa. Satu, kita dalam hidup ini, kita cipta sebuah kehidupan yang berterus pada ilmu dan amal yang soleh. Begitulah keadaan kita tuan-tuan. Mudah-mudahan hijrah yang kita cari dalam hidup ini ialah hijrah yang berpaksi pada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, jiwa yang tenang, hidup yang lapang, rezeki yang di Allah rezeki, Allah murah rezeki kita, dan Allah pandu kita ke jalan keimanan dan keberkatan. Tidak berada jalan yang salah, lorong yang penuh dengan kejahatan, kemaksiatan, apalagi dalam keadaan kita dipandu oleh nafsu syahwat semata-mata. Sebab itu dalam hidup ini, dua doa yang saya rasa perlu kita baca sentiasa dan amalkan sentiasa. Satu doanya daripada Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi ajar Mu'adz bin Jabal baca apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ini doa warid daripada hadis Imam Muslim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolong ya Allah aku untuk aku ingat kepadamu dan syukur kepadamu dan elok amal ibadahku. Tiga benda kita minta. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolong aku untuk ingat kepadamu sampai keadaanku ni ingat sentiasa, tak lupa sampai bila-bila. Yang kedua, syukrika, syukur kepadamu ya Allah. Yang ketiganya, wa husna ibadatika, dan amal ibadat yang sempurna daripada awal hidup sampai ke mati, sempurna ibadat. Tiga benda. Doa yang kedua, doa yang memang daripada wadi Nabi SAW, hadis Muslim juga, Bukhari Muslim, daripada Aisyah sebut Nabi ajar beliau dengan satu doa. Ada 2-3 riwayat, tapi sambil pada hadis Aisyah ini, Nabi ajar kepada Aisyah satu doa yang ringkas, yang mudah. Apa dia? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal kufri wal asyani. Kalau tadi doa pada Mu'adz tadi 3 benda, minta ingat pada Allah, minta syukur dan minta ibadat sempurna. Yang ini nak minta 3 benda Allah jauhkan daripada hidup kita. Apa dia? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal kufri wal asyan.
Ya Allah, tolong bersihkan hatiku daripada sifat munafik, kufur, derhaka kepadamu ya Allah. Ini hadis Nabi ajar Aisyah. Ada riwayat kata Nabi ajar sahabat, tapi riwayat saya baca Aisyah sebut Nabi ajar beliau dengan satu ucapan menarik, perminta Allah jauhkan daripada sifat al-nifaq, sifat munafik, al-kufri, sifat kufur, dan asyan, derhaka padamu ya Allah. Ini permintaan. Jadi kita boleh imbangkan, minta keselamatan dengan amal-amal mulia tiga perkara, tolak tiga ni, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Pastilah hidup kita dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Hati semakin bersih, jiwa makin lapang, amal semakin kental, iman semakin kokoh, rezeki semakin diberkati, dan redha Allah bersama dengan kita insya-Allah. Perjuangan tuan-tuan tak pernah selesai. Selesai kita mati. Itu pun tak selesai lagi. Mati bukan segala-galanya. Selepas mati segala-galanya. Mati bukan segala-gala. Selepas mati ada segala-gala. Sebab selepas mati banyak lagi proses-proses akan berlaku. Mahkamah Allah bersidang macam-macam. Itulah sekadar pertemuan pada malam ini atas tajuk diberi kepada saya. Kalau lengkap, alhamdulillah. Tak lengkap, itu kelemahan saya. Namun begitu saya percaya tuan-tuan yang hadir pada malam ini ada orang-orang yang sentiasa cinta kerana ilmu, cinta kerana Allah Azza wa Jalla. Teruskanlah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan hati dan jiwa, mantapkan kita dengan ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah al-azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu bapa kami, kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami daripada kecil hingga dewasanya kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terima daripada kami ya Allah. Allahumma arzuqna khaira, berikan rezeki yang baik-baik ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah banyak zalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami ya Allah hamba-Mu yang rugi serugi-ruginya. Allahumma a'azzal Islam wal muslimin, ya Allah, muliakan Islam dan umat Islam. Allahumma a'azzal Islam wal muslimin, ya Allah, muliakan Islam dan umat Islam. Allahumma a'azzal Islam wal muslimin, ya Allah, muliakan Islam dan umat Islam. Allahumma rda 'anna, ya Allah, berilah keredaan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ya Allah dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, menakutkan kami, membimbangkan kami, mengecewakan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah.